yang kedua daripada salatul khauf. Imam Syafi'i berkata, jadi hak kita nak bincang ni keadaan kedua tentang bolehnya melaksanakan salatul khauf. Dia sebenarnya kalau berdasar pada terjemahan, berdasar pada asal teks Arab ni, ana terjemah beginilah. Mana bentuk kedua. Salat kalau yang pertama dulu dia berkait dengan takut. Ya. Takut. Ni pun takut juga. Cuma takut tu dalam dia lebih guna istilah bahaya. Keadaan yang maknanya bahaya tu sehingga kita tidak boleh laksanakan salat tauhid seperti dalam pandangan pertama. Kita tengok sebenarnya kita akan nampak mana bahaya tu sehingga terpaksa sambil berdiri, sambil berjalan, dalam keadaan berlari, salat dalam keadaan itu. Sampai tahap tu lah. Sebab apa? Kalau peperangan sampai berbulan-bulan, kalau nak kira takut tak semayang, boleh tak semayang. Jadi keadaan yang kedua ni keadaan yang lebih kritikal. Sebab tu dia lebih menjurus pada keadaan yang dikira sebagai berbahaya, sehingga seseorang itu tidak boleh duduk dalam keadaan tetap. Sampai keadaan itu. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi untuk membicarakan tajuk ini, Imam Syafi'i rahimahullah kemukakan sepotong ayat daripada surah Al-Baqarah ini, ayat 238 ke 239 lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta, yakni salat asar. Salat wusta itu mana salat asar. Berdirilah kerana Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut ni sampai dekat bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Ini keadaan yang kedua ni. Salat sambil berjalan dan salat dalam sambil berkenderaan. Kenderaan zaman dulu tidak seperti sekarang. Kita ni lebih terjaga. Kereta. Kalau kita pun mungkin ada pengalaman. Saya sendiri ada pengalaman salat ketika sedang bawa kereta musim itulah 2-3 jam terkandah tu. Nak berhenti pun tak wali. 2-3 jam atas kenderaan. Tak boleh nak bayar lah. Itu pertama kali. Biasa 11-12 gitu ya. Ni. Jadi nak berhenti tak boleh. Kita salat. Situlah kita amal. Jadi hak ni sekali-sekala saja boleh amal. Boleh setengah orang itu belajar tak pernah amal pun sebab tak sampai situasi ni. Hak ni mana salat dalam keadaan berjalan dan berdiri dan berkenderaan. Sampai tahap itu. Baik. Kata Imam Syafi'i dalam qaul yang ke-799 itu dikata telah jelas. Kata Imam Syafi'i telah jelas melalui ayat Al-Quran yang kita baca tadi, bahawa jikalau kamu dalam keadaan takut, yang takut tu maknanya dalam keadaan bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau sambil menaiki kenderaan, unta, kuda, hak zaman dulu. Enggak lah ni lebih selesa lagi. Kena tanda itu maksud keadaan yang kedua tu. Takut kita tak faham lagu mana keadaan kedua. Kalau pihak pertama takut juga. Tak, dia bukan masalah takut. Takut tu memanglah kita bincang ni bab salatul khauf, tapi keadaan tu macam mana? Keadaan dalam keadaannya ni lah, berjalan atau berkenderaan. Tu boleh juga. Kan sebelum ni kita bincang tidak dalam bentuk tu. Takut tu tapi maknanya masih tegak berdiri ataupun dalam keadaan baring, dalam keadaan duduk. Ni tidak berjalan atau berkenderaan. Jadi Imam Syafi'i buat dua pembahagian. Ini bahagian kedua. Jadi itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan keadaan kedua tu. Maknanya salat dalam keadaan berjalan atau berkenderaan. Jadi berjalan berkenderaan ni apa maksud sebenarnya? Maknanya tidak berada pada satu tempat. Jadi kalau kita berdiri, kalau kita bincang pada situasi pertama kan, tetap tu. Tak berdiri ataupun duduk. Ni tidak. Bergerak. Bila kata bergerak, maknanya dia jadi isunya berkenaan dengan kiblat macam mana. Dah bergerak. Lepas tu kita kata keadaan tubuh memang tidak tetap. Itu keadaan keluar. Boleh. Maknanya keadaan ni keadaan yang lebih kritikal. Baik. Keadaan yang memperbolehkan mereka mengerjakan salat dengan berkenderaan dan berjalan kaki, iaitu apabila mereka berada dalam bahaya. Bahaya tu lebih daripada keadaan pertama kita bincang sebelum ini.
Poin ke-800, Imam Syafi'i berkata, ketakutan yang menyebabkan diperbolehkannya mengerjakan salat dengan berjalan kaki atau di atas kenderaan, wallahu alam, ialah pada saat berada dalam intayan musuh. Mana dalam perhatian musuh. Mana bila-bila mana musuh perhati, itu maknanya keadaan tu kalau kita cuas sedikit, tu dia akan serang. Itu maksud dia tu, dalam intayan musuh tu. Mana dalam perhatian pihak musuh. Atau jika antara mereka dengan musuh saling berpandangan, sudah berhadap tu. Sementara kaum muslimin tidak dihalangi oleh benteng, sehingga ni kemungkinan lah keadaan tu lontaran atau pelemparan tombak atau senjata musuh akan dapat langsung mengenai mereka, atau kerana jarak mereka sangat dekat sehingga pukulan serta tikaman musuh akan dapat mengenai mereka. Maknanya dalam keadaan ini boleh kalau kita nak salat, walaupun tidak dalam keadaan tetap bergerak situ sini, boleh. Baik, kita tidak nak bincang lah di sini tentang khilaf tu. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, tidak ni kita bincang pandangan Imam Syafi'i. Kalau ulama lain tu dia kata tak perlu semaya, tunggu sampai keadaan reda, seperti berlaku pada Nabi dan para ahzab. Kita tidak nak bincang tu. Kita nak bincang ni pandangan Imam Syafi'i. Kalau nak bincang tu pula lain cerita pula tu. Anas tu takut timur tanda-tanya. Lepas tu Nabi dalam peperangan Ahzab tu sampai 3 waktu tu, dah gambaran yang disebut oleh sahabat Nabi tak ni gerak situ-sini. Kalau boleh semaya, boleh kita semaya. Mana kalau kita semaya tu tak perlu qada. Tak perlu qada. Mana ada pilihan. Jadi kita yang tahu keadaan tu tahap mana bila kita berada di situasi tu. Sebab kalau kita tengok di sini, sebab ananya untuk tengok beberapa kali dia rujuk juga tempat-tempat lain, ialah kita tidak nak baca secara meluah lah, nak ambil pendapat Imam Syafi'i lah. Sebab kita kena ingatlah kitab ni dia adalah merupakan qaul jadid Imam Syafi'i. Manakala ada qaul itu pun beberapa saja, tak silap tak lebih 25. Baik, apabila keadaan seperti ini dan musuh berada pada satu arah, mana beradab lah kita kata, secara berhadapan, dan jumlah orang Islam pun cukup banyak, cukup ramai, maka sebahagian mereka boleh memisahkan diri untuk melawan musuh sehingga orang Islam yang lain berada dalam keadaan yang tidak terlalu bahaya, sehingga rombongan yang lain dapat mengerjakan salat dalam keadaan yang tidak terlalu menakutkan. Apa maksud dia? Mana kalau dalam peperangan itu, walaupun sudah berhadap dengan musuh, kalau jumlah orang Islam ramai, ni dalam konteks peperangan yang guna senjata, pedang, tombak dan sebagainya lah, mana sebahagian umat Islam tu kalau difikirkan selamat berbuat begitu, sebahagian yang kena pergi ke tempat lain, cari tempat yang lebih selamat, salat. Itu kumpulan pertama. Jadi bila selesai, mereka akan masuk semula ke saf tentera, dan tentera tadi pergi pula ke belakang untuk salat. Ya kalau hak ni, dia sama seperti hak perbincangan awal. Ni kalau sekadar itu boleh juga buat begitu. Sebab tak nak kata daripada awal tu, sebenarnya salat khauf ketika zon perang, dalam zon perang ini, kita kena faham maksud. Maksud daripada perbincangan ni, maknanya kalau tidak membahayakan diri sehingga berlaku kematian, kecederaan, tidak bahaya, bolehlah salat. Tapi kalau tidak bahaya, Allah Maha tahu. Sebab zon perang ni tak boleh nak andai mudah-mudah. Cuma ini andaian Imam Syafi'i ni berdasar pada kalau keadaan tidak bahaya. Cuma tadi, kenapa Imam Syafi'i sebut kalau kita berhadapan dengan musuh, sudah berhadap antara satu arah, mana musuh tidak berada daripada banyak arah, orang Islam pula ramai, dengan jumlah yang ramai tu, maksudnya kalau satu pihak pergi mengambil satu ruangan yang lebih selamat untuk salat, tak akan menjejaskan keselamatan tentera yang ada. Itu makna jumlah yang ramai. Boleh faham? Kalau jumlah tu tak ramai, kalau sebahagian pergi salat, bahaya. Itu maksudnya. Ni kita tak sampai lagi ke tahap mana salat sambil berjalan, tak sampai lagi sini ni, selepas ni lah. Baik. Demikian juga apabila musuh datang dari 2 atau 3 arah. Tadi satu arah. Bila satu arah ni mudah diurus maksudnya. Baik. Andainya yang kedua, gambaran masalah yang kedua, apabila musuh datang dari bukan satu arah, bahkan mungkin dari 2 arah atau mungkin dari 3 arah, kemudian mereka dikepung oleh kaum muslimin, di mana jumlah musuh sedikit kalau nak dibandingkan dengan tentera Islam, lebih banyak.
Maka setiap rombongan dapat mengiringi musuh sehingga ada kelompok dari kaum muslimin yang berada dalam keadaan yang tidak terlalu bahaya dan mereka mengejar salat. Maknanya gambaran yang cuba nak disampaikan oleh Imam Syafi'i, walaupun berhadap dengan musuh itu daripada beberapa arah, tetapi oleh kerana jumlah musuh itu tidak ramai, jumlah orang Islam lebih ramai. Jadi kalau sebahagian orang Islam itu kita kata mengambil ruang pergi ke tempat lain, mengambil untuk salat, dia tidak menjejahkan keselamatan tentera Islam yang ada, maka boleh dibuat dulu. Bila satu kumpulan selesai salat, dia akan masuk semula ada saf tentera. Jadi kumpulan tak salat lagi tu dia akan undur ke belakang untuk salat pula. Semua itu berlaku atas perkiraan tentera yang ada di situ. Tentera dia tahulah keadaan selamat tu macam mana, keadaan tidak selamat tu macam mana. Sebab tu ana kata kena faham maksud. Jadi maksud Imam Syafi'i sebut di sini, maknanya tindakan kita tu mesti tindakan yang tidak membahayakan. Barulah kita semaya dalam keadaan berpisah daripada kumpulan tentera yang lain. Jak perkara ni berlaku seminit dua je, bukan lama pun. Sebab tu nak kata sebelum nak sebut dah kita berbincang ni keadaan peperangan guna pedang. Kalau guna pistol, guna sniper seperti zaman dulu ni, kadang-kadang lagi satu benua dah. Waktu tu kita tak boleh nak andai salat kita pun. Contoh, kita duduk zaman perang, tak nampak pun tentera tu. Tak nampak pun tentera. Sebab setengah senjata tu tak perlu pemandu sehari lah. Waktu memang tak nampak, kena semaya tu. Tak nampak perlu pemandu, tapi ada tu. Sekali-sekala mari perlu pemandu. Tu boleh semaya biasa lah. Semaya takut, semaya jamak pasal lah. Boleh semaya gabung salat pun boleh. Muka tak nampak hak ni musuh depan. Satu hal. Hal yang kedua ni, zaman kita ni kita kata tolak perlu pemandu sebab tu tak nampak. Yang mari tiba-tiba gitu. Tahu musuh tu nampak ada, cuma tak jelas sebab duduk jauh. Sebab peluru ni boleh pergi 1 kilometer pada. Jadi kita tak nampak. Mana kadang tak nampak tu. Jadi kalau terdedah sikit, akan kena. Dalam keadaan itulah semaya. Ada kata sambil menerak semaya, sambil duduk. Tu. Sebab kalau berdiri bahaya. Sebab tak ada kata kena faham maksud dia tu. Ni 2 arah atau 3 arah ni kalau zaman kita ni lebih nampak lagi. Anda nak fikir kot, makna kalau apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ni, kalau zaman kita sekarang ni musuh ni lebih pada 2-3 arah. Semua arah ada. Lepas tu peluru tu. Jadi keadaan ini sebenarnya kalau untuk salat dia sebenarnya lebih mudah. Sebab apa lebih mudah? Dan keadaan ni agak sebab kita tentera ni menelak. Tak, kalau ketika sedang berlaku kritika, ada kritika sebab kalau berdiri bahaya. Ataupun dia terselindung oleh batu besar apa misalnya, dia boleh semaya ni. Sebab itulah maksud yang paling utama yang hendak difaham di sini, tentera tu dia merasakan keadaan selamat ke dia. Itu paling utama. Kalau dia merasakan dia keadaan selamat, misalnya dia yakin bahawa nak semaya 2 minit itu tak ada apa, semaya dulu. Gitu. Lepas tu nak email aku, tak payah. Nak email mana, mungkin kita sini patut duduk sana sore, tak boleh email aku tu. Keadaan. Kecuali kalau duduk dekat-dekat, boleh. Boleh. Tengok keadaan. Sebab tu kita kena faham keadaan tu. Imam Syafi'i berkata lagi, apabila musuh berada di antara mereka dan arah kiblat. Kiblat tu depan, musuh di tengah. Antara kita dengan kiblat tu, tengah tu musuh. Lalu mereka menghadap ke kiblat dengan sebahagian salat mereka, kemudian musuh berputar, musuh bergerak ke arah lain pula. Maka mereka terpaksa bergerak mengikut pergerakan musuh lah. Maka pada waktu itu wajah mereka sudah berlari, sudah bergerak, sudah beralih daripada kiblat. Mereka terus semaya, tak perlu memutuskan, terus semaya. Ini kelonggaran daripada agama. Kalau nak pakai pendapat kata tak payah solat pada waktu mudah lagi. Tak apa lah. Solat selepas ni, misalnya waktu ngalai ke lebih selamat semaya. Kalau tu habis daripada zuhur tadi, boleh yo. Kok tak ada masalah tu. Kita nak bincang ni kalau nak mayas lah di situ. Kalau aku tadi, biarlah tak tahu kiblat ke mana. Baik, tak apa, kita pergi lagi. Cuma ana nak sebut gini lah. Daripada kau semua ni, sebenarnya solat dekat ada itu, kau tak menghadap kiblat tak apa, hak tu. Hak ni tak apa lah, musuh menghadap kiblat dah. Antara kita kiblat, musuh duduk kat kiblat ke mana? Nak pusing dulu, lepas tu pusing main pula. Tak perlu gitu. Sebab tak ada pasal oleh penyakit ni. Nak ayatnya, makna dalam keadaan khauf ni dia tidak ikut dah dia punya keadaan biasa itu. Baik, apabila solat yang mereka lakukan dengan tidak menghadap kiblat sama sekali,
Tengok, sah. Dia anggap sah. Imam Syafi'i kata sah dalam keadaan bahaya. Maka saya menganggap dah kalau awal-awal tidak menghadap kiblat sah, lepas tu kalau perkara awal menghadap kiblat, lepas tu jadi tak menghadap kiblat kerana keadaan, lagilah sah. Tu dia ayatnya. Sebab kalau menghadap daripada awal tidak menghadap kiblat sah, lepas tu kalau mula-mula menghadap kiblat, lagi baik. Maknanya tidak jadi masalah. Boleh faham ni mudah, tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma bila kita tahu, kadang-kadang kita tak ingat cara kita, cuma kita tahu keadaan-keadaan ni, dia menenangkan kita. Dia traffic jam ni kita rasa berat dah di Kuala dah. Kalau kita perhatikan internet di luar negara berat lagi. Teruk lagi sebenarnya. Sebab tu bagi anak kita, bila kita faham fiqh ni dah, kita pergi mana-mana tak ada masalah. Mana kita tidak akan jadi susah kerana agama kita. Tu orang Islam. Dalam pengajian kita ni memang gitu. Agama kita ni dia tidak menyebabkan kita duduk di batu mak Islam. Duduk mana-mana tak apa. Sama ada kita tempat makan nebak sebelah pun dia ada keadaan-keadaan tertentu. Berat juga pelajar-pelajar kita duduk luar negara tu. Kena 5 orang jauh Islam. Nak makan daging lah kena. Kena belajar lah. Duduk dengan kafe ni macam mana? Kalau dia sembelih ayam, orang kafe sebenarnya, lepas tu kita tengok tekuk lagu mana tu, foto getah lagu mana segi hukum tak ada tu yang ada. Dia kata makan sayur, lembek lah makan sayur boleh-boleh lah. Lagu mana tu ada dia perkiraan. Tak ada orang kafe baik dia sembelih untuk makan, tak sama dengan sembelih untuk nego. Tu ada khilaf pada segi fiqh tu. Banyak sebenarnya kalau kita pihak agama. Cuma kalau tak pihak jadi masalah. Kita kata maksud ngaku makan tu, ngaku lah dia kata nanti dulu, kita bincang dulu, molek dulu. Jadi benda-benda kita kena tengok. Biarlah nanti siapa pak dia kau sebut lalu kejut pula, kata berat lagi makan bangkai je. Dia ada cara dia. Kau tidak nyanyi lah orang Islam duduk dalam kafe pergi khidmat sana tu. Nak cari makan ni, apa tak makan roti sama, patut roti. Setengah roti campur daging. Daging lah ke mana? Nasi tu timbul isu ni. Bukan begitulah dia. Sebab tu bagi anak dalam bab ni, Yusuf Udawi paling advance dalam bagi. Nampak? Sebab Yusuf kata orang lain gitu. Tapi dia memang menenangkan kita. Orang Islam jadi tak susah. Tapi masih dalam kerangka syariat. Baik. Perlu juga tu. Sebab tu sukatan kita sepatutnya ada juga dia panggil fiqh nawazil. Semasa perbincangan itu kan tidak jadi jumuk kita. Jumuk jadi menggelabah tu waktu berhukum tu. Baik, kita pergi seterusnya. Maknanya pernyataan Imam Syafi'i dalam pernyataan ini, kalau dalam keadaan tertentu tak menghadap kiblat langsung tak ada masalah. Padahal menghadap kiblat ni merupakan syarat sah tu. Kata menghadap kiblat tak sah, itu hukum asal dalam keadaan normal. Baik, mengerjakan sebagai solat di atas kenderaan lalu turun atau sebaliknya, semaya di bawah kemudian naik kenderaan, itu maksud sebalik. Semaya di atas kenderaan, tak ada siap turun, itu satu keadaan. Satu keadaan lagi, salat di atas tanah kemudian tak sempat sesat naik kenderaan. Macam mana nasib salat itu, status salat itu? Dan berpaling dari arah kiblat serta maju dari tempatnya, bergeraklah dia bergerak. Baik, qaul yang 802 Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang salat saat keadaan sangat menakutkan, ini situasi yang bahayalah, dia sembahyang, bagaimana dia sembahyang? Sembahyang di atas kenderaan, belum pun selesai dia turun. Selepas itu dia turun, maka saya lebih menyukai agar ia mengulangi salat. Imam Syafi'i pun tak kata secara muktamad tak sah, batal tu. Cuma dia kata saya lebih suka kalau dia mayah mula. Bila dia turun tu, start mula, masa turun tu, manduk atas kenderaan mayah dah tak selesai lagi, terpaksa turun. Moga boleh kan jalan semaya ni dalam keadaan tu. Bila dia turun, saya lebih suka kalau dia start semula, moga 2 rakaat tu kan. Tak pakai 4 pun. Semenit tak masalah pun. Baca 2-3 ayat. Kalau Allah boleh buat 2 kali, 2 rakaat dalam keadaan tak ada masalah. Ulama mereka kata sayat boleh. Sayat boleh. Amal lah waktu tu, jangan amal waktu segar-segar gini. Amal sayat Allahu Akbar. Kalau Qaf pada sudah Qaf boleh sah, tapi ada ke Nabi buat gitu. Ulama fiqh itu sah.
sebab dia satu juzuk pada Quran. Boleh. Sebab tu ulama sampai dia kalau kita baca pun baca rekah gitu dalam situasi ni, dalam situasi biasa tu, sebab dia baca panjang ni lebih afdal. Kalau makmum pun suka gitu. Seperti di Madinah baca panjang. Tapi tempat lain Nabi tak beri dia khutbah tu. Sebab apa? Sebab masalah makmum dia tu. Kena faham tu. Jadi hak ni tajuk kita ni sembahyang sebahagiannya di atas kenderaan dan sebahagian lagi di atas lantai lah, atas tanah. Imam Syafi'i kata saya lebih suka kalau dia sudah ulas mula. Apa maksud saya lebih suka? Maknanya isyarat kepada khilaf. Ada yang kata tak apa sah juga. Cuma Imam Syafi'i kata saya lebih suka. Dan Imam Syafi'i pun dia tidak kata wajib. Dia tak kata gitu. Saya lebih suka dia ulas mula. Nak biar puas hati. Apabila ia tidak memalingkan wajahnya, maka dia tidak perlu mengulang. Dia turun terus dekat dengan kiblat. Gitu turun. Tasbih lagi. Kalau dia boleh buat gitu, dia tak perlu mengulangi salat. Pakai jadi gitu. Walaupun semaya ada dua keadaan. Sebahagiannya serka atas kenderaan. Dalam kenderaan, serka lagi kita turun ke tanah. Tapi dia jaga kiblat tu. Kalau begitu, maka dia tidak perlu mengulangi. Kenapa? Kerana turun adalah pekerjaan yang tidak terlalu berat. Namun apabila wajahnya telah berpaling dari ke arah kiblat hingga jadi baliklah, maka itu lebih berat. Sebab tu saya kata dia wajib mengulangi solat. Kenapa? Kerana dia tidak lagi menghadap kiblat. Kata Imam Syafi'i gitulah. Wajah-wajah yang dimaksudkan di sini, kalau dalam dhabit dalam mazhab Syafi'i, dia tengkuk sampai ke abdomen. Di abdomen dia panggil, dia start daripada tekuk lagi dia ambil kira. Itu maksud muka. Bukan sebab muka kan boleh paling. Jadi kata wajah sini maknanya bahagian ni. Apa tekuk ni sampai kepada bawah pusat. Hak tu tak berubah. Kalau berubah hak tu tak boleh. Hak tu lah Imam Syafi'i kata wajib kena ulas semula. Masalah dia kata apa faedah buat gitu. Ini dua rakaat lagi. Sudah atas kenderaan. Tu tak ada masalah tu. Masalahnya kalau buat gini, keadaan terjadi gitu, tengah maya terpaksa tu. Tak sekira lah pendapat orang kata tak kira jadi tu, tak sekira lah tu. Ni kita nak pandang Imam Syafi'i. Apabila ia dipalingkan oleh haiwan. Jadi pemalingan kiblat itu berlaku kerana haiwan. Haiwan di sini, sebab tu penterjemah ni dia buat dalam kenderaan tu. Takut kita jadi pening kan. Kita baca zaman kita tak aja naik. Kita anak tak aja naik bodoh. Haiwan ke mana? Maksud haiwan ni maknanya mark kenderaan. Kenderaan. Dulu kenderaannya binatang. Apabila ia dipalingkan oleh kenderaannya atau dipalingkan oleh angin, maka pada situasi yang seperti ini tidak perlu mengusut. Semua yang angin kuat menjadi kaedah lah dia kata. Ngadak pun tak apa. Supaya selak kain kan. Lelaki ke perempuan jadi nampak aurat. Siapa aurat moral lazah pun nampak. Ki hangin. Yusuf Qadawi sebut tu kan. Tak apa. Angin. Ki hangin. Kita ada kadang-kadang naik angin tau. Ki hangin tak apa. Sebab perempuan bila dia pakai kain apa ni, kita kata pakai dia lah. Tidak pakai seluar, pakai apa. Lelaki pun misalnya pakai kain. Kadang kena angin tiup nampak. Tak dosa orang tak panggil mendekat aurat dengan sengaja tu. Suka juga ni. Apabila ia turun dari kenderaan lalu berkenderaan kembali, maka salatnya telah batal. Bila dia turun dari kenderaan, turun dalam keadaan semaya ni maksudnya. Apabila ia turun dari kenderaan dalam keadaan semaya, lepas tu dia naik semula kenderaan dalam keadaan semaya juga, batal semaya dia. Duk mai turun naik gitu. Batal. Kerana naik merupakan pekerjaan yang lebih berat dari turun. Antara tu dia kira gini, panggil fiqh Nabi tak sebut ni perincian sehalus ni. Sepatutnya kalau dia turun, sesah selalu lah. Mana ketika naik tu sesah dah maya. Ni tak turun, lepas tu naik pula terus maya tak habis lagi. Tu maksud dia tak boleh. Bapa yang jadi gini. Bapa yang Imam Syafi'i nak ayatnya kena jaga sifat semaya. Rupa semaya. Janganlah terlalu mengabaikan sifat zahir semaya sehingga orang tak nampak supaya semaya. Perbuatan tu supaya jadi tak semaya lah. Pergi mari dalih gitu. Semua juga kita semaya dalam kenderaan. Boleh kalau kita semaya relax pasal ragu.
Nasib kau duduk main. Tak boleh. Dia kena jaga waktu tu. Lepas tu tak boleh paling gosing-gosing. Dia senyap gitu. Orang bisa halal tak awak dia. Tu maksudnya. Ni hak ni begitu. Dia semaya kuat cara semaya. Dah mentak ke boleh semaya dalam kenderaan. Lepas tu turun pun boleh. Naik huluk lah. Tak boleh lagi. Tu maksud Imam Syafi'inya. Anda ingat hari almarhum Tok Umti Usah Kelantan sebut dulu. Ni tak sabit salat kau nak yang jahilnya perempuan. Dicerita kepada dia. Lah dia tak tengok sendiri. Dia kata masa dia kuliah di Masjid Pulau Melaka. Cerita ni pada wanita Mesir. Masih hidup ngaji Mesir ni. Perempuan tu dia nak pergi semaya. Okay. Orang perempuan kita perkara baik dengan mesti kadang-kadang dia pergi rumah. Biasa ya gitu. Berlaku satu kena yang jahil. Dia nak semaya perempuan di rumah dia. Dia masak air. Dia masak air dia pergi main. Lepas main bunyi tepi tu. Bunyi dia punya apa? Siren dia tu lah. Lepas main dia pergi ngok dia jalan. Dia gitu tu. Lepas tu dia mari mula. Tak boleh gitu. Apa ya gitu? Lepas ni lah bahayanya. Tu tak boleh. Sebab apa? Sebab tu termasuk dalam ruang ikhtiar tu ada. Kan ada ruang ikhtiar maknanya kita boleh pilih apa yang duk masak masa tu. Ada pilihan. Bukan dalam ketika begini. Tak boleh. Jahil tu. Pak Tok Guru nak ayatnya perempuan kita jadi jahil apa? Sebab jauh daripada masjid. Masa tu Tok Guru dia sedia ulah masalah khilah di kalangan sahabat kata dia Aisyah kata perempuan baik maya di masjid. Kena dekat ke di masjid. Usuk Qadawi pun juga. Kau tidak jadi jauh daripada ilmu. Tok laki walaupun ustaz tahu mana tak klik tak ngajar bini dia. Klik rumah tak ngajar dah bini suruh ayat ustaz pun. Kecuali bini tanya masalah. Klik aku kuliah pula di rumah tu boleh tabik lah lagu tu. Hebatnya. Jadi umumnya perempuan ni kalau dia tidak ialah kalau duduk di rumah semata-mata duduk di rumah tak banyak akan dapat ilmu. Boleh banyak ketinggalan dalam ilmu. Sebab tu dia perlu ada program khusus untuk perempuan dia pergi. Bila pergi masjid ni umumnya ada kuliah. Tu maksudnya. Sebab itulah kalau kita perhatikan pendapat dalam mazhab yang menganggap perempuan ni setengah tu tak pernah pergi masjid, setengah tu kata lebih afdal di rumah. Cuba tengok tahap pemikiran perempuan berbanding dengan mazhab yang mengatakan perempuan lebih baik pergi masjid. Cuba tengok. Memang ulama buat apa ni kesan daripada pendapat. Sebab hal tu bukan nas daripada Nabi kata begitu. Hal tu Nabi tu iyalah bukan pelik maknanya kita tidak nak kutuk mazhab, bukan taraf kita nak kritik. Cuma kita nak ayatnya kalau kita ngaji hadis perempuan ramai pergi ke masjid. Banyak kadang hadis Bukhari perempuan basuh. Jadi sebab tu kita kena ambil bagi saya lah pandangan mana yang lebih menepati hadis-hadis Nabi dan yang lebih menguntungkan kita. Dan kesan kalau kita berpendapat misalnya kalau di India kan. India perempuan bukan kata tak wajib. Mana lebih baik semaya di rumah. Adalah pegangan dia. Kesan dia macam mana. Kesan dia macam mana. Kalau ni beberapa ibu anak yang belajar sana tu dia kata kesan dia perempuan yang jahil. Sebab dia sana ke tak sana. Kadang-kadang isteri dia kita tengok lah. Bukan kita tengok lama lah. Tengok gini tak boleh dia. Dia selak mata nak cabut kita mata tu. Mana sensitif lebih. Padahal kita tengok isteri Nabi ni bercakap dengan lelaki tanpa tampil dekat dia menutup orang. Mana lelaki boleh tanya hukum rumah tangga direct dengan isteri Nabi. Tak masalah. Dan isteri Nabi bila bersama Nabi dia bercakap dengan lelaki. Boleh. Mana Islam itu tidak terlalu ketak siapa tak boleh. Tak ada ruang rasa. Cuma kena ikhlas. Bila kata ikhlas ni jagalah disiplin tu. Hak tu kena didik hak tu. Sebab kalau kita sekat tu tak boleh sampai mengaji pun tak boleh duduk setelah. Ada yang kata gitu. Ada ni biarlah kalau dia tengok pun jangan marahlah. Ada yang kata kalau buat majlis kenduri pun kena asing. Ada setengah tu satu dawa dia buat tabir. Laki separuh. Susah nak klik upaya kita. Muka bagai tak nampak. Habis lah ni je telefon. Tak siap air. Sampai begitu sekali. Ketaknya pada hatak timur kita menedah tu. Tempat ramah. Tapi ada siapa tak. Kadang-kadang hak gini ni kan. Susah je. Sampai Nabi tidak gitu. Jadi kita sebab tu kata wasatiyah tu nak sederhana. Ana pernah. Dia marah, lepas tu kena kritik. Sebab dia kritik di surah Darul Qasas, masjid Darul Qasas. Kan masjid Darul Qasas kan. Dia punya saf perempuan tu dia bukan betul-betul dia duduk di sebelah lelaki. Mana kalau lelaki sampai ke belakang jadi sebelah tu perempuan.
pada sah pertama, sah kedua, sampai 5 nesah ni memang lelaki belaka, perempuan duduk belakang sikit. Dia kata tak kena, perempuan duduk belakang kena tutup gitu. Bukan kata buat gitu sebab duduk. Tak boleh dia kata. Sebab zaman Nabi gitu. Itulah masalahnya. Itu masalah kita tu. Jadi mana zaman Nabi, mana dia nak foto step tu zaman tu tak boleh berubah. Titik pun tak boleh berubah. Beratlah tu. Sebagai pandangan ulama ya. Tak. Pandangan ulama ni dengan keadaan tabis sekali. Kalau duduk sama gitu tak apa. Banyak khilaf, banyak pendapat ulama sekali. Jadi kita nak pakat mana-mana tengok keadaan sesuai mana. Sebab perempuan pernah kritik lah. Dia sebut pada saya, dia kata, kenapa Ustaz? Kita rasa tak selesa. Kita kuliah tak boleh tengok Ustaz. Tak nampak Ustaz. Pada haruai sama. Ke Masjid Muhammad tak apa lah bangunan lain. Terliput tu telinga orang lain, tapi dia ada skrin besar nampak juga. Sofa tak ada. Dengar suara ya. Dia kata tak boleh ke Ustaz kita tengok. Oh kata dalam masjid tempat paling selamat tak boleh. Kedah boleh pula. No. Fikir kat benda-benda gitu. Nah, fikir. Teruk sangat kata imam masjid ni. Tok bela tok siap tu. Tak kena lah. Cara tu tak kena. Kalau masjid kat ketak itu nak apa? Dok. Tak kena gitu. Lepas tu dia kata zaman Nabi. Iyalah, muka tak ada tabir. Zaman Nabi mana ada tabir? Tak ada tabir. Dia ada perempuan di belakang. Sebab Nabi kata sah perempuan hak belakang tu paling molek. Sah lelaki hak depan. Muka ada bobok munafik ni besok ke ngitar, dia boleh hidup belakang. Sengaja apa dekat dengan perempuan. Nabi tahu penyakit bobok dia tu. Jadi benda-benda kita juga kena tengok banyak perkara lah. Tengok banyak perkara. Akan datang kita akan jumpa bab solat, bab banyak perkara lah dia kata. Kita nak sebut pun siapa masa dia lah. Isu tomak ninah misalnya. Tomak ninah. Aku mana tak mana tomak ninah. Macam-macam pendapat Allah. Jadi kalau kita bergesa, kita nak pasal ke lari ke waktu. Masalah lah kita ni. Ya. Jadi benda tu kita boleh bincang secara khusus akhirat dan hati. InsyaAllah sampai 4 dia untuk asal lagi ni. Baik, saya ambil sedikit lagi dah. Apabila ia begini tadi apabila ia turun dari kenderaan lalu berkenderaan kembali, maka salatnya telah batal. Kerana naik atau turun tu lebih ringan, naik tu lebih berat. Itu maksudnya. Tujuan ni supaya semaya dia tu lebih sempurna. Dia gini, bila kita turun kan, keadaan kita lebih mudah kita urus. Tapi bila naik tu, kemungkinan besar untuk jadi beralih arah daripada menghadap kiblat boleh berlaku. Itu satu sudut. Yang keduanya, kesukaran naik tu lebih berat daripada kesukaran turun. Jadi maknanya solat dalam atas kenderaan, kemudian turun, kemudian naik pula dalam keadaan masih solat. Patut tak ni? Batal solat. Kata Imam Syafi'i. Sepatutnya kena buat macam mana? Selesailah. Sama ada dalam kenderaan ataupun bila dia turun, selesai dulu semaya, baru dia naik. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi tujuan paling besar daripada perbincangan yang disebut oleh Imam Syafi'i ini adalah nak jaga supaya perbuatan ketika solat tu janganlah terlalu banyak perbuatan yang menyebabkan orang nampak macam tidak solat. Takut jadi gitu. Baik. Imam Syafi'i kata lagi. Saya ambil satu lagi akhir 803. Imam Syafi'i berkata lagi, apabila seseorang yang solat itu dia tidak mampu mengerjakan solat selain sambil melakukan peperangan, maka dia boleh mengerjakan solat dan mengulangi setiap solat yang dikerjakannya ketika berperang. Jadi dia solat seseorang itu keadaan yang berlaku, situasi yang berlaku kepada dia itu sehingga dia tidak boleh solat kecuali sambil berperang. Duduk tengah berdiri solat atau duduk tengah berlari, solat pada waktu tu boleh. Ada sahormat waktu ni, tapi kena ulang balik. Kalau lepas waktu dia panggil qadha. Kalau masih dalam waktu dia panggil iadah, kena ulang balik. Tak serta tanya nak apa Ustaz. Tak serta maya lagi lah nanti sesat. Seperti Nabi buat. Tu tak boleh. Kita tahu. Ni kalau nak semaya juga. Rumah pedih. Dia maya kalau begitunya. Maka dia boleh mengerjakan salat. Boleh. Apa maksud boleh ni? Kalau dia nampak juga. Dan mengulangi setiap salat dikerjakan
Selepas tu dia kena boleh balik. Sebab tu bagi anak tak semaya lagi dah masa tu. Tak semaya lagi. Sebab Nabi buat dalam peperangan Ahzab ya. Nabi qada hingga dalam waktu zuhur, waktu isya. Buat aku tu. Okay, kita berhenti setakat ya. Jadi maknanya kita boleh faham di sini poin yang paling besarnya, solat ni tak boleh tinggal ke mana. Satu poin paling besar. Maknanya kalau kita berada dalam musafir, terkadah dalam jam kecil tadi, waktu tak maya dah. Tak tahu lah. Tak ada air semaya, tak ada gapo. Jahilna. Kalau halas tu maka tak semaya. Jahilna. Ya? Boleh. Kalau tak habis waktu, tak ada masalah. Dia tak semaya nyamuk, tak semaya musafir. Mungkin dia tengok, dia confirm, dia boleh sapa sebelum habis waktu, boleh. Tak ada masalah. Cuma bagi anak, ramai ulama berpendapat, kalau kita semaya musafir itu lebih baik sebab hadiah Allah. Jamak qasar dan sebagainya. Bila lagi nak praktik tu? Lemah sangat. Dia ni terus nak sedih nak kita tengok di RNA, surat nak di hot di airport dan sebagainya. Kalau pergi 5 orang pun maya sosok. Duduk depan tak boleh nak maya Jumaat. Padahal salat musafir semua Nabi maya Jumaat. Tu silap orang kita. Sebab tu kalau anak pergi memang nak tengok, memang kita puk hidup tepi dia. Hidup tepi dia. Bila hidup tepi dia tu kalau ada berlaku maghrib lah, dia faham lah. Sebab kita hidup tu apa tak ada apa beza. Sepuluh setara kita ajak kat tumik sikit ke belakang. Ada apa hal juga. Dia baca dah hal tu. Ada apa hal juga. Waktu sekali waktu kita ada. Patut suka sebiar dia pun tak ada bayi dia tak ingat saya. Masa tu saya tak kafir tapi dia tu. Kita je gini. Dia duduk dekat keluar dah. Nabi sakit pun sakit. Sudah di mai kita tahu kan. Dia pun pergi depan. Jadi anak mai asas lagi mau kita mai jamu. Kita pergi tapi dia mula. Lepas tu dia pun senyap. Orang kata, nyai ikut ketemu. Dia pergi depan, lepas kita pergi depan. Jadi anak boleh semai dia orang-orang. Lepas tu dia pun boleh tanya. Cuma setengah dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tidak niat, dia walaupun kita tepi dia tak niat. Dia masuk kekal dia dengan niat dia semai seorang. Rugi dia. Kita tu tak boleh. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, bila kita tahu ada orang ikut, kita ubah dalam niat. Aku ni jadi imam. Dalam hati kita. Dia kata gitu. Kan? Itulah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung